Selamat tengah hari, salam sejahtera. Yang paling menggemparkan isu pada tengah hari ini adalah diberitakan, dilaporkan seorang menteri, bekas menteri, dan juga seorang paling penting di dalam parti PAS sah telah letak jawatan. Orang ini letak jawatan kerana beberapa isu yang luar biasa. Nampaknya isu ini makin panas. Sebelum ini beliau dikaitkan dengan kemauannya supaya MN, yaitu Mufakat Nasional, diperjuangkan dan diperkukuhkan bersama dengan UMNO. Dan menurut spekulasi itu, beliau dipecat, dilucutkan jawatan kerana kemauannya supaya Parti PAS terus bekerja sama dengan UMNO melalui Mufakat Nasional. Namun, menurut laporan-laporan sebelum ini, PAS tidak lagi bersemangat bersama dengan UMNO, tapi lebih kepada kawan dan rakan barunya, yaitu Bersatu. Semua ini kembali kepada satu nama yang selalu diratib-ratib dalam politik Malaysia antara UMNO, PAS, dan Bersatu. Siapa lagi kalau bukan Khairuddin. Pagi ini, beliau secara sah telah dilaporkan letak jawatan sebagai Setiausaha Syura PAS, Ulama PAS. Dan ini bukan kejutan mungkin bagi setengah orang, tapi bagi setengah orang lagi ini adalah satu kejutan. Jadi, apakah dengan peletakan jawatannya sebagai Setiausaha Majlis Syura UMNO PAS ini akan membuka satu lembaran baru kepada beliau? Oleh kerana beliau Khairuddin hanya tinggal ahli parlimen PAS sahaja lagi di Kelantan. Tinggal ahli parlimen sahaja di Kelantan. Apakah ini akan membuka lembaran baru yang seperti dikatakan oleh Khairuddin, dia mempunyai batas kesabarannya apabila diperkotak-katikkan kesabarannya. Menjadi persoalan saya hari ini, beranikah Khairuddin lompat parti? Beranikah Khairuddin mengambil keputusan pindah parti apabila beliau dilucutkan jawatan, dan otomatik hari ini beliau mengatakan sah letak jawatan, dan mungkinkah beliau akan pindah parti, lompat parti, masuk UMNO? Jangan kamu cakap mustahil, sebab dalam politik Malaysia terutamanya belum ada rang undang-undang anti lompat parti. Segala sesuatu adalah dinamik dan boleh berlaku bila-bila waktu. Tiada yang mustahil. Seperti mana yang berlaku pada Azmin Ali. Begitu juga pada Muhyiddin Yassin. Mereka tanpa angin, tanpa ribut, keluar daripada Pakatan Harapan yang paling teruk, yang paling mengejutkan, Azmin Ali. Beliau bukan alang-alang. Beliau adalah orang nombor 2 dalam dalam PKR, Parti Keadilan Rakyat. Tapi hari ini sudah pindah parti, masuk Parti Bersatu. Hari ini Khairuddin tanpa ada apa-apa jawatan lagi di PAS. Mungkinkah Khairuddin akan pindah parti, masuk Parti UMNO dan mengikut Barisan Nasional? Anda tolong jawab, tolong komen apa yang perlu dibuat oleh Khairuddin. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Dan jumpa lagi, bye-bye. Hai semua, bagi semua peminat politik, Anda pasti pernah mendengar dengan perkataan ini. Ini semua salah DAP. Ulasan malam ini tajuknya, salahkan DAP, jalan paling selamat bagi PAS. Dipetik daripada Malaysia Kini. Menurut ulasan ini, saya merujuk kepada kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang mendakwa Parti Muda cuma umpan DAP untuk memancing undi belia Melayu yang dilaporkan dalam portal berita Malaysia Kini. PAS hanya mula diterima masyarakat umum sejak mantan presiden mereka, almarhum Datuk Fadzil Nur, dilantik sebagai pengerusi memimpin Gerakan Keadilan Rakyat, Gerak, dan Barisan Alternatif pada tahun 1998. Biarpun PAS bersama Parti Semangat 46 membentuk Angkatan Perpaduan Ummah APU mendepani UMNO dalam PRU 1990,
Kerjasama tersebut belum cukup kuat untuk mengangkat PAS ke pentas perdana politik Malaysia. PAS masih dilihat sebagai parti politik kampung sebelum itu. PAS hanya mendapat manfaat daripada gelombang reformasi 1998 dan dalam PRU 1999 mereka berjaya menawan Terengganu, mengekalkan Kelantan dan menambah 20 lagi kerusi parlimen berbanding hanya 7 kerusi yang diperoleh mereka pada tahun 1995. Sejak itu, PAS tidak lagi konsisten bersama gerakan rakyat. PAS hanya bijak menemplak kawan dan lawan, melakukan kerjasama politik yang tidak langsung menguntungkan ahli-ahlinya dan rakyat Malaysia secara amnya. Keputusan PAS bersama DAP dan PKR dalam Pakatan Rakyat pada tahun 2008 hanya menaikkan imej PAS buat sementara waktu sahaja dan PAS mempersia-siakannya. Gagal faham realiti real politik pada tahun 2014. PAS tidak lagi menjadi watak penyatu seperti yang pernah kita lihat pada karisma almarhum Ustaz Fadzil Nur. Presiden PAS yang ada pada hari ini hanya tahu memainkan watak sebagai pemecah belah kerjasama politik yang dia sendiri usahakan. PAS kemudiannya memasuki gelanggang PRU 14 dengan membentuk gagasan sejahtera bersama ikatan dan berjasa tanpa memahami real politik semasa. PAS yang dipimpin oleh Hadi Awang ternyata tidak langsung memahami keresahan rakyat waktu itu. Gelombang rakyat di seluruh negara yang menolak kepimpinan BN dan Najib gagal diterjemah sebagai langkah politik oleh PAS. Amat malang sekali ketika itu PAS langsung tidak menyadari langsung yang mereka cuma menjadi watak pemecah belah rakyat yang melakukan penyatuan semua pihak untuk menumbangkan rejim BN. PAS yang hanya menangi 18 kerusi parlimen bagaimanapun berjaya mencapai cita-citanya menjadi sebagian daripada kerajaan persekutuan melalui langkah Sheraton, sesuatu yang saya yakin tidak akan sekali dilakukan oleh almarhum Ustaz Fadzil Nur. Membentuk sebuah kerajaan melalui tebu katap, pintu belakang dan bukan dengan jalan terhormat seperti memenangi pilihan raya, bukanlah daripada citra PAS seperti yang pernah diimpikan oleh almarhum Ustaz Fadzil Nur. Malah bukan sesuatu yang sepatutnya datang daripada parti yang mendakwa mereka adalah sebuah parti Islam. PAS dan UMNO yang dikalahkan melalui PRU 14 sebelum itu telah membentuk Muafakat Nasional yang turut menganggotai Kerajaan Perikatan Nasional PN di peringkat persekutuan, namun kini sudah mula berbala sesama sendiri. Menjelang pilihan raya negeri PRN Johor bulan depan, perbahalahan PAS yang berada dalam PN dan UMNO yang berada dalam BN tidak boleh disembunyikan lagi. Mereka berperang seolah-olah mereka datang dari dua kumpulan berbeza oleh pembangkang dan kerajaan, walhal kedua-duanya di pihak yang sama sebagai sebagian kerajaan di bahagian pusat. Suka saya mencadangkan kepada Presiden PAS supaya berhentilah memainkan watak pemecah belah rakyat. Presiden PAS tentunya tahu yang zaman ini telah banyak berubah dan anak muda semakin bijak berpolitik. Mereka tidak lagi boleh dibeli dan dipengaruhi dengan amanat seperti 40 tahun yang lepas. Presiden PAS mesti mengakui kelemahan dan tidak lagi terbuai dengan kegagalan yang memahami real politik seperti dalam PRU 14 yang lalu. Presiden PAS sadar akan kelemahan partinya dalam menggamit minat anak muda yang lebih memilih untuk bersama gelombang kebangkitan semula rakyat. Tidak kiralah melalui amanah PKR DAP maupun parti baru seperti Muda. Apabila PAS bukan menjadi pilihan anak muda Malaysia, menyalahkan DAP adalah jalan paling selamat untuk PAS. Oleh itu dengan penuh rasa hormat, saya memohon Presiden PAS supaya menarik balik kenyataannya dan berhentilah memainkan watak pemecah belah ini. Ditulis oleh Nur Wismari Ramli, Setiausaha Politik kepada Ahli Parlimen Segambut Hanahyo. Tulisan ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia kini. Sekian dulu untuk malam ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.